Bab 8 Sulalatul Salatin. Raja Cempa dan zuriatnya. Raja Cempa mendapat seorang bayi lelaki dalam mayang pinang yang dinamakan sebagai Pau Gelang. Pau Gelang ini apabila meningkat dewasanya, dia telah dikahwinkan dengan anak perempuan Raja Cempa yang bernama Pau Bania. Dari keturunannya lahirlah Pau Gama. Pau Gama ini kemudiannya dikahwinkan Betara Majapahit dengan Radi Galung Ajeng ketika dia pergi ke Majapahit. Mereka mendapat seorang anak lelaki yang diberi nama Raja Jakanak. Cucunya pula bernama Pau Kubah. Raja Kuci telah meminang anak perempuan Pau Kubah, tetapi Pau Kubah tidak menerima. Hal ini telah menimbulkan peperangan. Seorang bendahari Pau Kubah telah pun membelot, maka orang-orang Kuci pun menang. Dua orang Raja Cempa iaitu Shah Pauling lari ke Aceh, manakala Shah Indera Burma lari ke Melaka. Shah Indera Burma yang lari ke Melaka telah memasuk Islam dan dilantik sebagai menteri di Melaka. Gemar peristiwa rampas kuasa di Pasai. Sultan Zainal Abidin dan Sultan Pasai telah menghadapi pemberontakan dari adiknya yang ingin merampas kuasa. Sultan Zainal Abidin telah lari ke Melaka. Baginda meminta bantuan Melaka bagi mendapatkan tahtanya semula. Sehubungan dengan itu, Sultan Mansur Shah telah menghantar tentera Melaka ke Pasai yang diketuai oleh Bendahara Paduka Raja dan disertai oleh Tun Bija Diraja dan Laksamana Hang Tuah. Akhirnya, Pasai dapat dikalahkan dan Sultan Zainal Abidin dirajakan semula di Pasai. Malangnya, Sultan Zainal Abidin tidak mahu menyembah ke Melaka. Hal ini menimbulkan kemarahan Bendahara Paduka Raja. Semasa rombongan Melaka dalam perjalanan pulang, terdengar kabar bahawa Sultan Zainal Abidin telah dikalahkan semula oleh adiknya itu. Bendahara tidak lagi mahu menolong Sultan Zainal Abidin walaupun Laksamana berhasrat untuk menolongnya sekali lagi. Bendahara tidak mahu membantu Sultan Zainal Abidin kerana baginda tidak mahu menyembah Raja Melaka. Tindakan Bendahara Paduka Raja itu menimbulkan kemurkaan Sultan Mansur Shah. Laksamana Hang Tuah juga turut memburuk-burukkan Bendahara Paduka Raja menyebabkan baginda bertambah murka. Walau bagaimanapun, apabila dipanggil menghadap, Bendahara Paduka Raja memuji-muji kebaikan Hang Tuah semasa berada di Pasai. Kemuliaan budi pekerti Bendahara Paduka Raja menimbulkan keinsafan pada Laksamana Hang Tuah, sehinggakan beliau datang berjumpa Bendahara Paduka Raja lalu meniarap dan menyembah kaki Bendahara Paduka Raja sebanyak 7 kali. Wasiat Sultan Mansur Shah. Wasiat ini diucapkan oleh Sultan Mansur Shah di hadapan orang-orang besar baginda ketika sedang sakit, hampir matinya. Dia mewasiatkan supaya Bendahara Paduka Raja melantik Raja Ahmad sebagai gantinya jika dia mati. Sebarang salahnya mohon dimaafkan kerana Raja Ahmad masih lagi dianggap bebal. Kepada Raja Ahmad, baginda mengingatkan bahawa kehidupan dunia adalah sementara sahaja. Setiap yang hidup akan mati. Hanya budi baik akan dikenang orang. Hendaklah memerintah dengan adil, jangan ambil hak orang-orang tanpa kebenaran. Jangan lalai dalam pemerintahan sebab hak rakyat tergantung atas raja. Setiap sakit atau susah ditolong. Mereka yang teraniaya diperiksa baik-baik. Hendaklah muafakat dengan menteri dan orang-orang besar. Akhir sekali, baginda mengingatkan agar wasiat itu dipatuhi. Pemerintahan Sultan Alauddin Rayat Shah. Sultan Alauddin Rayat Shah menaiki tahta menerusi wasiat yang ditinggalkan ayahanda baginda iaitu Sultan Mansur Shah. Baginda merupakan seorang yang gagah perkasa. Pada masa pemerintahan baginda, Melaka berdepan dengan masalah kecurian yang berleluasa. Keadaan ini menyebabkan rakyat Melaka berada dalam ketakutan dan menjadi kebimbangan Sultan Alauddin Rayat Shah. Bagi mengatasi masalah ini, maka Sultan Alauddin Rayat Shah telah menyamar diri sebagai pencuri dan ditemani oleh Hang Ishaq dan penjawat sirihnya iaitu Hang Ishaq. Semasa menyamar dan mengelilingi negeri, baginda terserempak dengan 5 orang pencuri yang sedang menyusun sebuah candu peti. Baginda telah mengusir pencuri tersebut. Pencuri tersebut telah meninggalkan candu peti yang dicuri, lalu Sultan Alauddin Rayat Shah menyuruh Hang Ishaq menjaga peti berkenaan. Baginda dan Tun Ishaq mengejar pencuri berkenaan sehingga ke Bukit Melaka. Sultan Alauddin Rayat Shah berjaya membunuh salah seorang pencuri di atas bukit berkenaan.
Kemudian, baginda berjaya membunuh seorang lagi di bawah bodi, iaitu pohon beringin. Manakala Hang Ishaq berjaya membunuh seorang lagi pencuri di hujung jambatan. Setelah itu, Sultan Alauddin Rayat Shah menyuruh Hang Ishaq dan Hang Ishaq membawa candu peti yang ditinggalkan oleh pencuri ke rumahnya. Langkah membasmi pencuri. Keesokan harinya, Sultan Alauddin Rayat Shah dihadap orang, termasuklah bendahara paduka raja, orang besar-besar, para menteri, sida-sida, bentara dan bulu balang. Sultan Alauddin Rayat Shah menanyakan kepada Seri Maharaja yang juga temenggung, adakah beliau tahu ada orang mati dibunuh di atas bukit, di bawah bodi dan di hujung jambatan. Lalu dijawab oleh Seri Maharaja bahawa beliau tidak tahu. Maka Sultan Alauddin Rayat Shah mengatakan sia-sialah kawalan Seri Maharaja. Sultan Alauddin Rayat Shah pun menitahkan Tun Ishaq dan Hang Ishaq memulangkan candu peti yang ditemui kepada empunyanya, iaitu Ki Tarambulum. Semenjak hari itu, Temenggung Seri Maharaja telah mengetatkan kawalan dalam negeri. Satu hari, dia berjaya memarang lengan seorang pencuri hingga putus. Lengan itu tergantung di muka pintu kedai seorang perempuan. Kerana ngerikan peristiwa itu, tiada lagi kejadian mencuri di Melaka. Bagaimanapun, kawalan diteruskan. Sultan Alauddin Rayat Shah menitahkan kepada baginda paduka raja membina balai di simpang 4 di tengah negeri. Balai-balai berkenaan dijaga oleh seorang penghulu. Sultan Alauddin Rayat Shah menitahkan kepada seorang maharaja, jika ada orang mendapatkan harta orang, jika tidak dipulangkannya pada yang empunya, disuruh baginda kudung tangannya. Jikalau tiada bertemu dengan yang empunya harta, ke balai itulah dihantarkan. Ini adalah gambaran keadilan Sultan Alauddin Rayat Shah. Akibat salam dibacakan sembah, Maharaja diraja. Pemerintah kerajaan Haru mengutuskan Raja Pahlawan menghantar surat perutusan ke Pasai. Di Pasai, surat perutusan yang berbunyi Salam Paduka Kekanda telah dibaca oleh Khatib Pasai dengan kalimat Paduka Kekanda empunya sembah datang kepada Adinda. Hal ini tidak disenangi oleh Raja Pahlawan, walaupun beberapa kali ditegur oleh Raja Pahlawan. Khatib Pasai tetap membacanya dengan kalimat yang sama. Akhirnya Raja Pahlawan tidak dapat mengawal perasaannya, lalu beliau mengamuk dan membunuh beberapa orang yang berada di balai tersebut. Walau bagaimanapun, Raja Pahlawan dan beberapa orang temannya dapat dibunuh oleh orang-orang Pasai. Maharaja diraja kemudiannya menitahkan hulu balangnya Seri Indra menyerang tanah jajahan Pasai dan Melaka, termasuklah kawasan antara Jugra ke Tanjung Tuan. Justru itu, Sultan Alauddin bertindak balas dengan menitahkan Paduka Tuan, iaitu anak bendahara Paduka Raja, Laksamana Hang Tuah dan Seri Bija Diraja, memimpin angkatan tentera untuk mengawal perairan mereka. Akhirnya mereka berjaya mengusir angkatan tentera Haru sampai ke perairannya. Ruzul dengan kambing randuk. Kekalahan tentera Haru menimbulkan kemarahan Maharaja Diraja. Lalu sekali lagi baginda menitahkan hulu balangnya menyerang Melaka. Angkatan Melaka pula setelah berjaya mengusir tentera Haru, berlabuhlah mereka di Pangkalan Dungun. Berlakunya sebuah kisah lucu yang ditimbulkan oleh Mir Ruzul yang berbangsa Keling. Semasa dia hendak membuang air, ada seekor kambing randuk sedang meraguk makanan di dalam semak. Mir Ruzul terkejut dengan kehadiran kambing tersebut yang disangkakannya orang tua Haru. Mengintainya ketika dia membuang air besar, menyebabkan dia melarikan diri dari tempat tersebut. Tindakan Mir Ruzul telah mengejutkan rakan-rakannya sehingga menyebabkan mereka menghunus senjata masing-masing. Apabila ditanya oleh rakan-rakannya, dia menerangkan keadaan yang sebenar dalam pelet India. Kita tumbuh Haru tua, kita hudap dia zuhul, kita zuhul dia hudap. Yang bermaksud saya bertemu dengan seorang Haru tua, saya menghadap dia menunduk, saya menunduk dia menghadap. Peristiwa ini menimbulkan geli hati di kalangan rakan-rakannya. Tidak lama kemudian, tentera Haru menyerang angkatan tentera Melaka, namun mereka berjaya ditewaskan oleh angkatan Melaka. Hal ini mendorong Maharaja Diraja berdamai dengan Melaka. Kisah Raja Maluku, Telanai Terengganu dan Sultan Alauddin Rayat Shah yang ada kehebatan masing-masing.
Raja Maluku yang mendapat perlindungan di Melaka adalah seorang raja yang gagah perkasa dan pandai bermain sepak raga. Telanai Terengganu juga gagah perkasa sehingga jika nyiur ditikamnya dengan lembing terus terbelah. Begitu juga dengan Sultan Alauddin ada memiliki kehebatan yang dapat memanah nyiur sehingga terbayang ke sebelah. Kedatangan Telanai ke Melaka tanpa pengetahuan Sultan Muhammad Pahang menyebabkan beliau telah dibunuh oleh Seri Akar Diraja. Kerana kesalahannya itu, Sultan Alauddin murka dan cuba menyerang Pahang. Tetapi dinasihati Tuan Perak yang mencadangkan supaya menghantar Laksamana Hang Tuah ke Pahang. Gemar pembunuhan Telanai Terengganu. Utusan Melaka yang diketuai oleh Laksamana Hang Tuah disambut baik oleh Sultan Muhammad Pahang. Semasa berada di Pahang, Laksamana Hang Tuah menyuruh salah seorang daripada orang yang membunuh saudara Seri Akar Diraja. Hang Tuah memberi amaran agar membunuh itu tidak diapa-apakan kerana kesalahan Seri Akar Diraja membunuh Telanai tanpa pengetahuan Sultan Melaka. Sultan Muhammad Pahang cuba berhelah dengan mengatakan bahawa Telanai dibunuh atas sebab kelancaran mulutnya yang kononnya mendakwa Melaka di bawah kelengkapannya. Sultan Pahang akhirnya mengirim surat kepada Raja Melaka.